Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Cikgu Farhan. Jadi ini adalah kelas pertama kita setelah kita bercuti cuti perayaan yang lalu. Jadi ini adalah kelas pertama kita PDPR. Sebenarnya kita dah pernah buat kelas seperti ini sebelum ini, tetapi oleh kerana COVID yang semakin teruk sekarang ni, maka sekolah ditutup dan kita kena buat sesi PDPR semula di rumah. Okey, jadi cikgu terangkan sedikit kenapa cikgu guna medium YouTube ini. Tujuan dia adalah untuk memudahkan kamu untuk melihat video-video pengajaran yang cikgu buat. Kalau cikgu ajar kamu secara live dan sebagainya, berkemungkinan nanti ada murid yang tidak boleh live pada waktu pagi disebabkan berkongsi peranti dan sebagainya. Jadi cikgu memilih medium YouTube ini yang cikgu fikirkan adalah terbaik lah daripada semua medium yang lain. Cumanya kelemahan untuk medium YouTube ni, kita tak boleh berbincang secara terus lah. Kalau kamu ada pertanyaan, kamu tak boleh tanya kepada cikgu. Itu sahaja kelemahan dia. Dari sudut kelebihan banyak. Kamu boleh layan video ni pada bila-bila masa saja. Waktu pagi boleh, waktu malam pun boleh. Kalau yang berkongsi peranti dengan mak ayah dia, bila waktu malam mak ayah dia dah balik, dia boleh tengok balik video yang cikgu ajarkan ini. Jadi itu kenapa tujuan cikgu menggunakan medium YouTube. Okey, sampai di situ saja. Okey, baik, sekarang kita sambung semula pelajaran kita pada hari ini dengan mengeluarkan buku teks kamu. Okey, buku teks muka surat buku teks pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan tahun 5. Okey, jadi pada sesi kelas kali ini cikgu akan ajar sekali lah dengan murid perempuan seperti sebelum-sebelum ini, dan murid kelas lain dia akan belajar dengan Puan Cho dan juga Cikgu Fazliza lah. Sebelum ni cikgu bawa murid lelaki saja, tapi untuk PDPR ini cikgu bawa murid lelaki, cikgu ajar murid lelaki dan juga murid perempuan sekali bagi kelas 5 Nilam dan juga 5 Zamrud. Okey, jadi murid perempuan pun belajar dengan cikgu sekali lah bagi kelas 5 Nilam dan juga 5 Zamrud. Okey, baik. Sekarang ni cikgu nak semua murid keluarkan buku teks dan buka muka surat 82. Okey, kita buka buku teks muka surat 82. Okey, mesti ada yang tertanya-tanya kan, subjek pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan ni, kenapa Cikgu Farhan ajar pendidikan kesihatan saja, pendidikan jasmani di mana? Okey, macam cikgu memang akan habiskan, kalau PDPR di rumah, cikgu lebih suka habiskan subjek pendidikan kesihatan lah. Sebab kita sebenarnya boleh nak buat aktiviti kan, kamu buat video, buat pergerakan dan sebagainya, tapi bagi cikgu nanti agak sukar lah untuk buat benda tu. Kamu kadang-kadang peranti berkongsi dan sebagainya kan, jadi masa lepas tu nak kena rakam lagi. Jadi bagi cikgu cuba untuk memudahkan kamu. Jadi kita belajar menggunakan buku teks dan juga subjek pendidikan kesihatan terlebih dahulu. Nanti untuk subjek pendidikan jasmani kita akan belajar ketika waktu buka sekolah semula lah. Itu cara cikgu mengajar bagi subjek pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan. Kalau orang tertanya-tanya kenapa Cikgu Farhan mungkin lain daripada guru lain, guru lain mungkin ada ajar tentang aktiviti pergerakan di rumah dan sebagainya, nanti kita akan masuk juga kalau katakan pendidikan kesihatan dah habis. Okey, baik, sekarang ni buka surat 82, iaitu tajuk dia pengurusan mental dan emosi. Okey, mental ni ialah minda kita lah, minda kita kuat ke tak, kemudian emosi kita, sama ada emosi kita kuat ataupun tidak. Okay, setiap orang mesti mengalami masalah kan, dalam hidup kita mengalami masalah, dan kadang-kadang masalah itu menyebabkan mental kita menjadi tidak kuat, emosi kita menjadi tidak kuat. Kita merasa menangis, kita rasa sedih, kita rasa pilu dan sebagainya, yang kadang-kadang benda itu boleh menyebabkan kemudaratan atau berkesan negatif terhadap diri kita. Jadi kita tengok dalam buku teks ini, kita tengok tajuk kecil dia, konflik dan stres dalam keluarga. Yang ini adalah antara yang paling banyak berlaku dalam diri manusia lah, iaitu kadang-kadang punca yang menyebabkan tertekan ini ataupun stres ataupun emosi ini adalah disebabkan dalam kalangan keluarga kita juga. Okay? Jadi kita baca dulu petikan itu. Kita sering menghadapi konflik dalam kehidupan harian. Jika kita tidak berjaya mengatasi konflik,
keadaan ini boleh menyebabkan stres. Jadi masalah ni akan sentiasa timbul. Kalau kamu tidak menyelesaikannya, kamu sentiasa akan dihurung oleh rasa stres. Jadi setiap masalah yang timbul, cuba untuk kita menyelesaikan masalah tersebut lah kalau boleh. Okay, mari kita lihat beberapa situasi konflik dan stres yang sering terjadi dalam keluarga. Okey, kita tengok gambar yang pertama, situasi konflik. Okey, tidak mengemaskan mainan. Okey, kadang-kadang ada rumah yang tak berapa nak teratur sangat. Banyak barang bersepah dan sebagainya, dan sebenarnya benda ni akan menyebabkan kita stres. Okey. Cikgu cerita sikit pengalaman cikgu kongsikan. Cikgu lahir dalam keluarga yang tak berapa senang lah. Maksudnya tak berapa nak sederhana pun, tak sampai tahap sederhana lah, kata bawah kepada sederhana lah. Dan adik-beradik cikgu ramai, ada 9 orang. Jadi rumah waktu tu kecil je, ada 1 bilik kalau tak silap, 2 bilik macam tu. Bila adik-beradik ramai, rumah kecil dan sebagainya kan, barang-barang memang sentiasa bersepah. Rumah tak berapa nak kemas macam rumah orang lain lah, rumah kawan-kawan kita kalau kita pergi kan. Jadi waktu kecil tu memang wujud perasaan macam tak berapa suka sangat duduk dalam rumah. Kadang-kadang kita pergi ke rumah kawan dan sebagainya, lepak kawan-kawan, macam rumah kita bersepah dan sebagainya. Benda ni berlaku bukan kepada orang luar saja, kepada diri cikgu sendiri pun benda ni berlaku. Dan perkara ini kita perlu selesaikan lah. Okay. Dan keduanya ialah tentang, tengok gambar kedua yang bawah itu, iaitu berebut tempat duduk. Kadang-kadang benda ni pun boleh jadi punca bergaduh. Tambah adik dengan abang dan sebagainya. Kebiasaannya kadang-kadang situasi biasa lah di dalam keluarga kita, kadang-kadang adik yang mencari pasal kan. Abang tengah buat kerja ke ataupun tengah buat kerja dia sendiri, tiba-tiba adik datang mengganggu dan sebagainya. Bila adik datang mengganggu, abang dia pun marah lah, bergaduh dengan adik dia dan sebagainya. Cerita akhirnya ialah nanti abang dia sendiri yang kena marah dengan mak ayah dia sebab tak nak mengalah dengan adik. Sedangkan mungkin abang dia tak melakukan kesalahan. Itu antara yang memang berlaku lah di antara dalam kalangan keluarga kita. Tapi kadang-kadang benda itu tak berlaku. Tak semuanya keadaan ini berlaku dalam setiap keluarga. Ada setengah berlaku, ada setengah yang tak berlaku. Okay, cuba tengok gambar yang ketiga, gambar yang di bawah. Okay, berebut mainan. Ini benda biasa lah. Berebut barang. Kadang-kadang terosakkan barang kan. Kita pinjam barang kakak kita ke apa, kita terosak, habis kena marah. Bila marah, bergaduh dan sebagainya. Yang ini yang menyebabkan pergaduhan antara adik-beradik. Okey, kita tengok gambar dekat atas tu, yang lelaki pakai baju warna kuning. Dia kata konflik bermaksud perselisihan atau pertentangan antara individu dari segi idea, kepentingan dan lain-lain. Maksudnya tak sama. Okey, maksudnya tak sama pemikiran. Okey, kita tengok kat bawah tu kesan konflik. Daripada konflik-konflik yang ini, antara tiga ni sikit je, sebenarnya banyak lagi masalah dalam keluarga yang menyebabkan kita stres kadang-kadang. Jadi benda ni kita kena kawal, kita kena kontrol, kita kena tahu cara untuk mengatasi. Pertama sekali kita tengok pada kesan daripada konflik tersebut atau masalah tersebut, iaitu pertama sekali merenggangkan hubungan kekeluargaan. Okey, mungkin ada dalam kalangan ahli keluarga kita bergaduh dengan adik-beradik dan sebagainya, kita tidak bercakap dan sebagainya. Kamu mungkin kecil lagi, kamu tak mengalami situasi ini sangat. Tapi nanti bila, mungkin satu hari nanti bila kamu sudah besar, kamu bergaduh dan sebagainya, mungkin sampai satu tahap kamu mungkin tak bercakap dengan ahli keluarga kamu lah. Seperti itu. Jadi merenggangkan hubungan kekeluargaan ini, benda-benda macam ni memang banyak berlaku dalam kalangan masyarakat. Yang seterusnya ialah pertengkaran. Akan berlaku pertengkaran, gaduh mulut kan. Cakap sana, cakap sini, bergaduh sana, bergaduh sini, sampai ke tahap yang paling teruk sini kita maki hamun lah. Keluar perkataan maki hamun daripada mulut, sedangkan itu adalah saudara kita sendiri, seibu, sekandung dan sebagainya. Kita bergaduh sampai bertengkar. Yang membawa kepada pertengkaran ni, dia boleh bawa kepada keburukan lagi lah. Kalau tahap teruk sampai boleh bunuh dan sebagainya. Banyak kes orang mati dibunuh sebab bergaduh dalam kalangan adik-beradik, ipar dua dan sebagainya. Okay, seterusnya cepat marah. Okay, bila kita dalam keadaan tertekan, kita akan cepat marah, kita cepat melenting. Tegur sikit je kita terus nak marah, kita nak nayangin sebab kepala kita dah rasa berat sangat.
banyak sangat masalah, orang cakap sikit kadang-kadang orang melawak lah, dia terus marah, dia terus tumbuk. Ini antara kesan daripada masalah ataupun konflik yang berlaku lah. Kemudian putus asa kan, bila kamu asyik bergaduh je, rasa macam tak pernah berhenti, keluarga kamu asyik bergaduh dalam kalangan adik-beradik, mungkin daripada kalangan ibu bapa, kamu sendiri rasa berputus asa untuk mengharapkan sesiapa untuk membantu. Ini kalau berlaku pertengkaran di antara ibu dan bapa lah kan. Kadang-kadang bila berlaku pertengkaran atau pergaduhan di antara ibu dan bapa, anak-anak ni dia tak boleh buat apa-apa pun, dia hanya boleh tengok saja. Dan akhirnya dia rasa macam putus asa, dan akhirnya mungkin dia akan pergi kepada berkongsi masalah kepada kawan dan sebagainya. Yang itu yang boleh menyebabkan pengaruh rakan sebaya. Okey, seterusnya kemurungan lah. Orang ni bila keluarga dia ataupun dalam kalangan konflik keluarga ni berlaku, dia sentiasa murung. Dia akan diam, dia akan tak banyak cakap, dia akan jadi pasif dan sebagainya. Dia tak aktif, dia tak yakin diri dan sebagainya. Dia akan sentiasa murung. Ini boleh menyebabkan masalah terhadap diri sendiri. Seterusnya gangguan kesihatan. Bila dah sampai tahap teruk, bila stres tu terlampau membebankan kamu, asyik berfikiran negatif saja, maka ia boleh menyebabkan kamu selalu jatuh sakit. Sebabnya ini disebabkan oleh kerana perubahan hormon lah. Kalau kita selalu berfikir negatif dan sebagainya, maka hormon yang terhasil dalam badan kita juga tidak berapa bagus dan berapa baik. Okey. Dan seterusnya adalah langkah mengatasi. Okey. Langkah mengatasinya adalah pertama sekali, kenal pasti punca konflik. Okey, kenal pasti. Kalau benda-benda kecil itu, kalau kita tengok dalam gambar tu, sebenarnya semua itu perkara-perkara kecil sahaja. Bagi kanak-kanak lah, berebut mainan, berebut tempat duduk, sepahkan barang dan sebagainya, itu adalah konflik yang punca dia adalah kecil saja. Patutnya tak perlu bergaduh. Patutnya tak perlu bergaduh hal-hal ini. Tapi kalau orang besar pula, gaduh antara karangan adik-beradik kadang-kadang disebabkan oleh ketidakadilan kasih sayang yang diberikan oleh kedua ibu bapa kan. Kadang-kadang mengumpat, kadang-kadang cakap belakang sebagainya, itu pun boleh menyebabkan kegaduhan. Okey, seterusnya langkah mengatasi yang kedua ialah rujuk orang dewasa yang boleh dipercayai seperti ibu bapa, kaunselor dan guru. Andai kata kamu memang mengalami masalah konflik ataupun stres dalam keluarga kamu, sebenarnya kamu boleh kongsikan kepada orang yang lebih dewasa lah, kepada ibu bapa kamu. Kalau ibu bapa kamu jenis memang cool, memang boleh layan, boleh anggap kamu macam kawan, kamu boleh ceritakan, tidak ada sebarang masalah lah. Tetapi kadang-kadang ibu bapa ni, dia bila kita ceritakan benda-benda yang negatif ni, dia marah kita balik. Ada setengah ibu bapa yang macam tu. Kalau berlaku situasi macam tu, kamu kena rujuk kepada kaunselor. Untuk kaunselor ni macam cikgu kaunseling lah. Dia punya tu, kamu kena bagi tahu dia apa masalah kamu, dan kaunselor ni kebiasaannya mereka belajar tentang bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Itu antara cara kedua lah. Dan mungkin antara cara terakhir yang kamu percaya ialah guru. Guru kamu boleh bagi tahu kepada guru yang kamu rapat. Untuk pengetahuan semua murid, memang cikgu antara guru yang memang rapat dengan murid. Walaupun cikgu ni kadang-kadang macam garang, kadang-kadang macam bengis dan sebagainya, tetapi cikgu antara guru dekat sekolah yang antara memang paling rapat lah dengan murid. Sebenarnya ramai abang-abang atau kakak-kakak kamu dahulu yang dah sekolah menengah sekarang, mereka selalu menceritakan masalah diri masing-masing, masalah keluarga dan sebagainya. Cikgu akan layan, cikgu akan dengar, dan cikgu akan cuba bagi solusi. Kenapa mereka suka bagi tahu masalah tu kepada cikgu sendiri pun tak tahu. Mungkin sebab cikgu memang rapatlah dengan anak murid. Sebab bagi cikgu, anak murid cikgu ni macam adik-adik cikgu sendiri lah kan. Adik-adik cikgu sendiri, cikgu anggap macam tu. Jadi kalau cikgu tak membantu, siapa lagi nak membantu? Okey. Seterusnya yang terakhir, yang ketiga ialah laksanakan cadangan dan nasihat. Okey, kemudian orang yang kamu percaya tadi, dia akan bagikan cadangan dan juga nasihat lah. Ataupun kalau orang itu sanggup mendengar apa masalah kamu, itu sebenarnya dah cukup melegakan hati kamu. Kadang-kadang ada orang bila ada masalah, dia tak boleh nak luahkan kan? Dia takut orang tahu, kadang-kadang perkara aib dan sebagainya. Jadi bila dia dapat bagi tahu, dia dapat meluahkan perasaan, itu sebenarnya dah memadai bagi setengah orang untuk dia mengurangkan masalah mental ataupun masalah stres yang dihadapi. Okay?
Jadi orang yang mendapat tahu itu, kalau rasa perlu beri nasihat akan beri nasihat, kalau rasa perlu memberikan cadangan akan memberikan cadangan, dan seterusnya membuat penilaian tindakan yang diambil. Okey, kalau berlaku situasi macam ni, kalau macam dalam gambar itu, kalau cikgu punya solusi ialah kamu mengalah saja. Kamu mengalah dan pergi ke tempat lain. Itu saja. Kan? Kalau nak duduk kat kursi tu, bukannya hari tu je nak duduk. Kan? Biar hari tu, biar mungkin adik kamu nak duduk, biarkan dia duduk. Esok kamu duduk balik. Tak perlu bergaduh dengan perkara-perkara kecil. Okey? Kemudian yang bawah tu, yang kumbang tu bercakap, yang akhir sekali ialah kamu juga boleh makan, beriadah dan menonton televisyen bersama-sama keluarga untuk mengelakkan konflik. Selalulah bersama-sama dengan keluarga, bersembang, bermain, tengok TV dan sebagainya. Ini sebenarnya merapatkan hubungan dalam kalangan keluarga kita. Okey? Jangan selalu bergaduh lah. Yang muka surat 83 nanti kita pergi kepada minggu hadapan. Jadi kita tak masuk lagi, kita habiskan muka surat 82 sahaja dulu. Okey, dah habis dah buku penggunaan buku teks. Sekarang ni kamu keluarkan modul kamu. Okey, modul pembelajaran PDPR, pendidikan jasmani dan kesihatan yang telah cikgu berikan kepada kamu pada hari Khamis dan Jumaat, kalau tak silap cikgu lah. Okey, sekarang ni kamu tengok PJPK tahun 5, iaitu hari Khamis 20 Mei 8.30 pagi hingga 10.30 pagi. Okey, kamu tengok muka surat 2. Okey, muka surat 2 ini sebenarnya kita dah belajar dah pada pendidikan kesihatan yang awal-awal tu. Awal-awal tahun tu kita dah belajar, iaitu berkaitan dengan reproduktif bahagian reproduktif. Tak silap tajuk dia ialah, saya semak balik, iaitu berkaitan dengan sistem reproduktif manusia lah. Okay, sistem reproduktif manusia. Kita tengok muka surat 2, iaitu berkaitan dengan perkahwinan, pernikahan, hubungan seksual dalam perkahwinan antara suami dan isteri, persenyawaan. Ni ada dalam buku kamu ni, muka surat 74 dan juga 75 ni, implementasi tentang kehamilan dan juga kelahiran. Okey, sekarang ni buka muka surat 3, kamu tulis semula jawapan itu di dalam ruangan yang disediakan inilah. Okey, tulis semula di dalam ruangan yang disediakan ini. Itu tujuan ini adalah untuk kita ulang kaji semula pelajaran yang lepas. Okey. Jadi cikgu ingat sampai di sini saja untuk sesi kelas kita pada hari ini, dan kita akan sambung kelas kita pada minggu depan. Okey. Jadi terima kasih diucapkan kepada semua murid yang dapat melihat video ini. Assalamualaikum dan jumpa lagi pada minggu depan. Bye.